Kita akan Okey. bersama dengan narasumber pada hari ini bagi segmen wawancara secara virtual pengajaran dalam bidang machining sebelum dan semasa pandemik COVID-19. Narasumber kita iaitu Bersama tetamu undangan kita pada pagi ini iaitu Yang Mulia Cikgu Zulkifli bin Hamid, penerima Anugerah Guru Cemerlang 2019. Jadi apakah antara pengisian yang akan kita bawakan dalam topik yang kita bincangkan pada hari ini, semoga ianya dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Baik. Alhamdulillah kita bersama dengan narasumber kita ya. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Cikgu apa khabar untuk hari ini? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Itu yang kita diharapkan ya. Jadi di sini cikgu dengan topik yang akan kita bincangkan iaitu pengajaran dalam bidang machining sebelum dan semasa pandemik COVID-19 ini. Jadi bolehkah cikgu secara ringkas berkongsi terlebih dahulu pengalaman berjaya ataupun pengalaman kerjaya sebagai seorang pendidik dan siapa yang menjadi inspirasi cikgu sehingga terpilih sebagai guru cemerlang tahun 2019? Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin bersyukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya saya berada di sini walaupun tidak secara bersemuka. Semoga kita semua dalam keadaan sihat hendaknya. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada RTV yang sanggup menjemput saya sempena Hari Guru pada tahun ini. Secara sejarahnya saya sudah 25 tahun saya sebagai pengajar. Alhamdulillah banyak pengalaman yang saya lalui. Di mana banyak perubahan yang telah berlaku dalam institusi teknikal sendiri yang di mana saya berada di situ. Dari dulu kita bermula daripada sebelum merdeka dan semasa awal merdeka kita memulakan dengan City and Guild BTEC and then terus berubah kepada NTC iaitu National Trade Certificate dan skill certificate dan seterusnya yang kita guna pakai sekarang ini adalah NTech and HNTech program. Ya. Sebenarnya tiada sumber inspirasi yang agak spesifik lah. Cuma sebagai guru ni kita perlu memegang amanah yang diberi. Semoga hasil yang kita dapat itu adalah halal. Maksudnya anggaplah kalau kita lihat pelajar-pelajar kita itu adalah sebagai pelanggan kita ni yang perlu kita beri layanan yang terbaik. Satu perkara lagi sebenarnya kalau kita ikut ramai yang pendidik di luar tu yang cemerlang. Cuma pada ketika itu saya itu lebih kata bernasib baik dah. Dan selanjutnya dapat menaikkan nama institusi teknikal itu sendiri yang dulu yang kurang diminati. Itulah apa yang boleh saya cakap. Ya. Baik. Cikgu sebagai penerima anugerah guru terbaik pada tahun 2019. Jadi rasanya cikgu ini mempunyai pengetahuan sedikit sebanyak ciri-ciri yang perlu bagi seseorang guru itu menjadi guru yang berkualiti dalam pembelajarannya. Pertama sekali ini kalau kita yang sudah menerima tanggungjawab yang diberi, kita lakukanlah dengan penuh amanah. Dan semoga apa yang rezeki yang kita dapat ni diredai oleh Allah. Dan hubungan dengan rakan sekerja itu perlu baik. Kita perlu ada hubungan yang baik dengan rakan sekerja dan ikhlas, saling membantu dan selalu kita ni bertukar pendapat lah kalau kita ada kurang atau lebih. Kita selalu buat sharing session dengan kita punya teman, kita punya sepejabat. Dan dia sebagai untuk kita ni dapat menaikkan semangat berpasukan lah. Jadi semangat berpasukan ini adalah amat penting lah sebab kalau kita ni kerja seorang-seorang ni dia jadi punya kesannya agak kurang. Betul. Jadi kalau dari segi ni kita sentiasa juga jangan karit lah untuk memberi sebuah fikiran yang diperlukan oleh pihak sekolah atau komuniti luar. Jadi ini ada melibatkan yang terlibat dengan pendidikan. Makna dia orang kata buah fikiran itu yang terlibat dengan perkara-perkara yang related dengan pendidikan. Jadi kita juga sebagai guru, kita perlu memantau pelajar itu dalam semua aspek yang semasa mereka berada di sekolah.
kita perlu memberi peluang yang lebih kepada pelajar-pelajar yang lemah. Cuba mendampingi mereka dan semasa kita buat kelas ataupun mengajar itu, kita kena tengok dulu selera penonton itu, macam kita kena wujud macam sesi jenaka, jangan kita terlampau stres, cuba berwatakkan relax dan bersahaja. Walaupun dalam kes disiplin, kita tetap akan menitik berat. Itulah yang saya boleh ceritakan Ya, di sini. alhamdulillah. Kalau kita sentuh sedikit ataupun kita rangkumi sedikit perkongsian cikgu tadi, hubungan bersama dengan rakan sekerja dan juga penuntut itu amat penting ya, di mana selera penuntut juga penting dalam kita sama-sama pendidikan tersebut ataupun setiap tahun pelajarnya berbeza dan sudah setentunya bila mereka berbeza, suasana mereka juga berbeza, cara pengajaran kita juga perlu mengadaptasi dengan perubahan kehidupan mereka ya cikgu. Baik, untuk selanjutnya. Jadi di sini ingin kita bertanyakan lebih lanjut lagi ni cikgu ya. Mungkin boleh cikgu huraikan perbezaan dalam pengajaran bidang machining ini dengan bidang yang lainnya. Macam mana tu cikgu? Maksud kita yang dari segi related dengan bidang yang saya lalui ini bidang machining ini, dia lebih terarah kepada kerja-kerja amali atau praktikal lah. Dia sebab dia banyak kerja-kerjanya kita buat di bengkel, itu lebih kurang 70 hingga 80%. Ya, hanya 20 hingga 30% saja teori ataupun penuntut itu berada di dalam kelas. Jadi mereka akan belajar selok-belok penggunaan mesin yang ada di workshop itu sendiri, iaitu contohnya mesin lathe, milling, grinding dan banyak lagi mesin-mesin yang ada di sana tu. Jadi machining ini dia lebih terarah kepada sektor pembuatan. Cuma di Brunei ini dia banyak lebih kepada kerja-kerja pembaikan yang melibatkan sektor minyak dan gas. Di sini kalau kita lihat menjadi kemestian pengajar-pengajar perlu ada pengalaman serta kecekapan dalam pengendalian mesin-mesin tersebut untuk dia memudahkan bagi dia untuk dalam pengajaran di bidang inilah. Baik, cikgu, mungkin dapat jua selanjutnya dikongsikan. Pada ketika ini dengan adanya pandemik COVID-19, sekolah-sekolah ditutup ya, dan ada yang hanya belajar dari rumah. Namun jika kalau disentuh tentang pengajaran cikgu ini menyentuh tentang machining, bagaimana cabaran dan juga inisiatif yang cikgu laksanakan bagi menyahut tema Hari Guru tahun ini, iaitu pendidikan berkualiti teras kecemerlangan pelajar? Okey, kita lihat dulu fasa sebelum pandemik ini, pembelajaran kita ni adalah secara bersebuka. Pelajar itu akan ke sekolah, sesi pembelajaran kita akan berlaku secara jarak dekat. Jadi kita ada mudah sikit untuk pengawalan pelajar dari semua aspek. Jadi kerja amali itu di bengkel itu kita dapat memantau dengan lebih baiklah. Pelaksanaannya lebih orang kata, jadi pelajar itu sendiri akan mendapat pengalaman menjalankan mesin, membuat produk mereka sendiri. Jadi kalau datangnya masalah kita kata panggil pada masa pandemik yang melanda sekarang ini, jadi terpaksalah orang kata kita berubah 100%. Jadi contoh macam kita terpaksa berusaha lebih gigih untuk memahirkan diri kita ini dengan jenis gadget-gadget atau software yang ada pada masa kini, sebab ini perkara ini melibatkan online atau macam pembelajaran dalam talian. Jadi masalah bagaimana kita hendak memastikan pelajar itu mendengar, melihat dan memahami apa yang kita sampaikan dalam talian ini. Jadi ia memerlukan satu credibility ataupun teknik yang baiklah. Macam mana kita nak memastikan mereka itu dapat melihat dan memahami apa yang kita sampaikan.
Jadi macam mana yang saya lakukan pada ketika ini kerja-kerja yang melibatkan amali, praktikal yang tidak dapat dilakukan pada masa kini. Jadi apa yang saya lakukan adalah kita akan membuat lintas langsung direct ataupun daripada bengkel sekolah. Jadi guru-guru itu akan membawa pekakasnya ke sekolah dan membuat satu set up planning macam mana nak menguruskan online di hadapan mesin ataupun di workshop itu sendiri. Jadi di sana itu walaupun kita tahu penuntut pelajar ini tidak dapat ke sekolah, tetapi bagi guru-guru mereka masih boleh lagi ke sekolah mengikut ada giliran masing-masing lah. Bukan kata kita pergi, kita akan follow all SOP yang dibenarkan lah. Jadi kita akan dapat menunjuk cara-cara operasi mesin secara direct dari workshop ataupun bengkel itu. Masalahnya untuk menyiapkan diri atau persiapan tu agak mengambil masa. Jadi penontot-penontot ni dia akan memberi feedback pada guru-gurunya posisi kamera yang tepat sebelum kita lock everything baru kelas itu kita mulakan. Jadi kedudukan kamera itu sentiasa kalau kita ada jualah masa-masa yang kita perlu ada buat perubahan tentang kedudukan kamera. Jadi selesai saja sesi praktikal yang dilakukan oleh guru itu atau oleh saya sendirilah. Jadi penontot-penontot itu dikendaki menyediakan satu laporan lengkap berkenaan apa yang mereka lihat, iaitu untuk menilai sejauh mana kefahaman mereka tentang situasi praktikal yang saya lakukan itu. Okey, di sini apakah antara pesanan dan juga nasihat cikgu kepada guru-guru yang lain dalam cabaran ketika ini? Silakan cikgu. Akhir sekali saya cakap tunaikanlah amanah yang diberi dengan ikhlas. Sebab ini serta mempunyai wawasan untuk mendidik anak bangsa Brunei yang akan future, akan kelak ni akan menjadi tulang belakang negara. Sayangilah mereka. Mudahan dengan itu mereka akan menyayangi kita dan menghormati kita. Di akhir sekali, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua pendidik di negara Brunei Darussalam. Semoga kita ini dijauhi dari segala wabak penyakit, insya-Allah. Amin. Okey, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Cikgu Zulkifli dengan wawancara kita pada hari ini dalam segmen yang kita bawakan pengajaran dalam bidang machining sebelum dan semasa pandemik COVID-19. Semoga dapat manfaatnya. Kita jumpa lagi Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.